mana Aziz? Aziz dia kita najak sir. Aziz tanda sir. Ingat dia pergi beraya ke apa ke? Okey, kita masuk ke chapter yang akhir untuk subjek ni, iaitu berkenaan dengan multimedia. So, kita biasa dengar berkenaan dengan multimedia ni. So, sebelum itu, saya nak bagi tahu dulu, kuis saya tangguhkan. Saya nak habiskan kuliah untuk multimedia ni. Pasal multimedia ni slide-nya agak banyak juga, ada 42 slide. InsyaAllah kita boleh habiskan hari ini. So, minggu depan mungkin kuliah yang terakhir lah. Dan saya juga dah upload untuk lab sheet yang terakhir, iaitu audio editing. Saya harap semua dah boleh buka dan boleh mula buat lah. Okay. Berkenaan dengan apa assignment yang saya bagi tu, siapa ada masalah? Setakat ni okey sir. Setakat ni okey sir. Okey, bagus. Jadi siapa yang dah siap tu boleh submit dululah. Okey. Dan saya percaya mungkin hujung-hujung semester ni banyak assignment lah daripada subjek yang lain juga. So manage masa dengan baiklah. Okey, hari ni kita akan bercerita berkenaan dengan multimedia. Jadi kita biasa dengar lah multimedia tu okey, dan semua bidang sekarang ni bukan tertala kepada bidang kejuruteraan elektrik sahaja. Kejuruteraan mekanikal ke, sains komputer ke, civil engineering ke, mereka akan menggunakan multimedia ni dalam kehidupan seharian dan juga dalam dunia pekerjaan mereka. Okey. Jadi kita sentuh sedikit apa itu multimedia dan juga apa elemen-elemen yang ada dalam multimedia, bagaimana kita nak bangunkan multimedia, bagaimana kita nak distribute multimedia dan apa faedahnya multimedia dalam kehidupan seharian kita. Right? Jadi jika kita lihat definition multimedia ni banyak maksud dia. Jadi secara ringkasnya kita sebut multi tu sebenarnya banyaklah. Multi kan. Media tu. Jadi banyak media. Jadi apa elemen-elemen di dalam tu? Jadi untuk kejuruteraan kita kena faham bagaimana kita nak merujuk kepada perisian dan juga perkakasan yang kita perlukan untuk membangunkan multimedia. Okay? Jadi di sini multimedia ini kita bangunkan adalah apa tujuan dia? Untuk berkomunikasi. Okay? Berkomunikasi. Jadi tarifan komunikasi saya dah bagi pada minggu lepas. Jadi kita perlukan sender dan juga receiver untuk membolehkan multimedia dihantar dengan sempurna lah. Right? Jadi kalau kita lihat dalam gambar tu secara ringkas, saya bagi beberapa contoh lah. Okay? Contoh-contoh kombinasi ataupun elemen-elemen di dalam multimedia. Okay? Jadi ini adalah perkakasan, contoh perkakasan radio melibatkan multimedia juga. Okay. Komputer juga multimedia, television, mobile phone dan juga yang lain lah. Banyak lagi gadget yang terlibat di dalam multimedia ni. Ini contoh perisian yang kita gunakan dan kita receive email contoh ya. Receive email, kita bentuk teks. Teks itu adalah elemen multimedia. Dalam email juga kita boleh hantar audio, boleh hantar video, boleh hantar grafik dan juga sebagainya. Dan yang sedang kita gunakan sekarang ni, video conferencing, juga perisian yang kita gunakan untuk melihat multimedia. So di dalam tarifan multimedia dalam ICT, in the field of information and communication technology, multimedia mean more than the use of various multimedia. A computer user interact with computer to perform task. Okay. Jadi kita lebih merujuk kepada tarifan di dalam ICT itu lebih sesuai untuk kita lah. Right?
Jadi secara ringkasnya, multimedia ada melibatkan 5 main element in a complete multimedia system. Okay. Yang pertama is text, the second is graphic, video, audio dan juga animation. Okay. Jadi 5 ni salah kalau biasanya kita tidak seharusnya, tidak semestinya semua 5 elemen akan ada di dalam satu bahan, satu bahan multimedia. Mungkin bahan tu ada teks dengan grafik saja, mungkin ada video dengan audio saja, mungkin ada animation saja dan sebagainya. Dan boleh juga kelima-lima ni ada di dalam bahan multimedia kita. Contoh bila kita lihat kartun tu semua adalah animation ada. Video ni kan ada, audionya ada, grafiknya ada, teksnya ada dan sebagainya. Okay. Jadi elemen yang pertama adalah teks. Kita biasa dengar teks ni. Text is a basic element of multimedia, involve type, size, colors, background, color dan sebagainya. So teks ni kalau kita lihat dia ada banyak sangat dia punya pattern dia. Dia punya font dia sangat banyak. Dan masa sekarang ni ada ribuan, mungkin puluh ribu font teks yang boleh kita gunakan. Dalam Microsoft Word saja, siapa tahu dalam Microsoft Word ada berapa banyak font yang ada? Siapa pernah kira? Saya ingat tak ada orang yang pernah kira kan? Tak pernah sir. Jadi dia lebih daripada 100 jenis font di dalam Microsoft Word yang kita guna seharian tu. Okay. Jadi bila kita gunakan teks, okay, jadi kita kena peka lah. Okay. Bila masa kita perlukan guna teks yang besar, okay. Teks tajuk mungkin kena besar kan. Teks explanation kita mungkin kena kecil sikit. Ada tengah teks tu kena buat color, ada teks tu kena buat hypertext dan sebagainya. Okay. Jadi manipulate of text adalah satu kreativiti masing-masing lah. Okay. Jadi di sini apabila you all kena buat presentation dan sebagainya, kalau saya evaluate kan, saya akan evaluate everything. Konsep teks dia betul ke tidak, konsep color dia betul ke tidak, kalau dia nak guna video tu sesuai ataupun tidak, nak guna grafik sesuai ataupun tidak, ada elemen animation dan sebagainya. Jadi elemen-elemen tersebut akan diambil kira juga apabila kita buat presentation ni. Jadi bila awak buat presentation nanti projek akhir ni terutamanya, projek tahun akhir, ada projek final year projek tu, awak kena buat presentation. Masa PKP ni you all kena present menggunakan video. Jadi video tu awak kurang sikit lah nervousnya kan. Untung tak ada soal jawab. Hanya hantar video, panel tengok, bagi markah je. Okay. Tapi rugi pula kan. Sebenarnya kita, bila buat video tak tahu pula apa silap kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita improve. Okay. Projek kita ni sesuai ke tidak dan sebagainya. Jadi pensyarah nak komen tu susah. Okay. Ada untung ada rugi lah. Okay. Untuk teks ni saya ingat tak ada masalah. Jadi kalau Microsoft Word tu, kalau kita dah ada lebih more than 100 fonts, kita boleh tambah lagi. Kalau you tahu buka dekat Google tu, tambah add font for Microsoft Word. Nanti dibagilah beribu-ribu, puluh ribu font kita boleh masukkan dalam tu. Dan berhati-hati juga apabila menggunakan font ni. Sebabnya, katalah komputer kita ada 10,000 font, kita suka-suka kita pilihlah font yang kita suka, kita design memang cantiknya. Tapi bila kita hantar kita punya bahan kerja kita yang dah selesai tu kepada kawan kita tu tak ada font berkenaan. Jadi apa yang dibuat oleh Microsoft Word, dia akan cari secara random font yang seakan-akan kita punya font tu. Jadi biasanya akan jadi teruk pula kita punya design. Itu banyak berlaku kepada student. Jadi cara dia, macam mana kita nak transmit ataupun kita nak send kita punya bahan kerja supaya dia sama dengan yang asal. Kita kena convertkan dahulu. Okay? Bentuk editable bahan completed kita punya presentation slide ke apa ke, kepada satu bentuk lain yang non-editable. Contohnya kepada
PDF format. Okay. PowerPoint pun boleh tukar kepada PDF, Microsoft Word pun boleh tukar kepada PDF. Apabila kita dah tukar kepada PDF file, baru kita hantar kat kawan kita. So mereka akan dapat the original design yang kita bangunkan. Okay. Jadi itu kena ingat jugalah. Alright. Sebab tu kadang saya bagi nota, saya buat dalam bentuk PDF. Supaya bila saya mengajar buka, bila awak buka ke dengan yang saya buka akan samalah. Okay. Kalau saya buat silap, awak dapat silap lah. Kalau saya punya font tu sengit, awak pun sengit lah. Okay. Alright, elemen yang kedua adalah grafik. Teks adalah elemen yang paling banyak digunakan. Kemudian yang kedua, grafik. Okay. Grafik make the multimedia application interactive. Attractive, maknanya menarik. Okay. Dan juga interaktif dan bentuk grafik ni. Dan grafik ni ada dua jenis yang utama. Yang pertama adalah bentuk bitmap, yang kedua bentuk vektor. Okay. Bitmap ni adalah bentuk dia, kalau vektor tu dia bentuk dot dah, titik. Gabungan titik itu akan membentuk sesuatu objek. So yang vektor ni kita boleh colorkan dia. Kalau dalam Photoshop tu, bila kita lukis tu, semuanya tu ada bentuk vektor. So kita boleh ubah color-color dia. Tekan pen bucket tu kita boleh ubah. Color merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Tapi kalau yang bentuk bitmap ni, dalam bentuk bitmap maknanya gambar dalam bentuk, contoh dalam bentuk JPEG. Okay? JPEG, itu adalah bentuk bitmap. Dia tak boleh color, kita tak boleh ubah. Dia dah fix macam tu. Bentuk BMP itu semua dah fix. Okay? Yang bentuk vektor ni masih format yang asal lah, .psd kalau Photoshop kan. .psd itu adalah bentuk vektor. Jadi bila kita nak hantar ke orang lain, biasanya kita akan tukar kepada bentuk pin grafik. Jadi kita tukar bentuk bitmap dan sebagainya. Okay, kita jangan risau berkenaan yang itu sebab biasanya kadang kalau software yang profesional, mereka kita mudah guna kan, kadang-kadang dia automatik. Dia akan terus tanya kita nak convert ke tidak, convert ke tidak. Jadi kalau kita convert, dia automatik sistem tu akan buatkan untuk bagi pihak kita lah. Right? Dan untuk dapat desain yang cantik, make sure kita buat dalam bentuk vektor grafik. Dah siap, lawa, dah puas hati, baru kita save as JPEG. Okay. Selagi kita save as PSD, nanti dia akan dapat original size, dan original size ni sebenarnya size dia sangat besar. Kalau PSD ni pun sangat besar. Jadi nak kecilkan size tu, kita convert kepada bentuk pin grafik, JPEG, bitmap dan sebagainya. Okay. Elemen seterusnya adalah audio. Audio adalah elemen dalam kita punya multimedia. Dan audio ni melibatkan contoh suara kita, music, sound effect dan juga lain-lain lah. Dan kalau kita lihat dalam speech pun, setiap manusia ni ada gelombang suara dia yang berbeza. Okay. Saya involve dalam sound editing ni lama. Setiap orang ni dia ada gelombang-gelombang tertentu dia. Jadi kadang-kadang saya lihat gelombang tu, saya dah tahu dia ni suaranya pitching dia tinggi. Okay. Ini suaranya terlalu rendah, ini suara dari perut. Okay. Ini suara dia tekak je. Jadi dekat gelombang tu saya akan nampak. Dia ni kalau buat rakaman suara letih kita nak edit. Sebab ada noise banyak sangat dan sebagainya. Okay. So, on the sound engineer biasanya dia akan lihat pada bentuk grafik, bentuk wave tu, bentuk wave suara seseorang. Okay. Dan dalam muzik juga, muzik ni ada banyak. Dia merujuk kepada alatan muzik. Kita ada gitar, kita ada gendang, kita ada piano, kita ada seruling, kita ada saxophone dan sebagainya. So setiap alat muzik tersebut ada dia punya wave dia yang tersendiri. Okay. Jadi wave tu siapa yang mungkin akan datang jadi sound engineer, wave tu yang kita akan edit. Dan tidak mustahil apabila suara penyanyi tu, sebenarnya suara penyanyi tu kalau kita dengar dia, dia tak apa-apa sedap pun.
Tapi bila masuk dalam audio, dalam studio, kita ada sound engineer, kita ada technician yang bagian untuk pemilihan mic yang sesuai dan sebagainya. Kita dengan studio yang kedap bunyi, kedap suara dan sebagainya. So kita akan dapat satu hasil suara yang menarik yang kita dah selepas editing. Sebab tu kadang-kadang penyanyi ni bila dia buat live tu, dia akan cover dia punya kelemahan menggunakan apa? Menggunakan sound system dia. Sound system yang kuat ke, sound system yang bass tinggi ke. Dia akan adjust ikut suara penyanyi tu. Sebab tu penyanyi ni biasanya dia akan bawa -1 dia. Bawa -1 dia, dia tahu -1 tu lah yang sesuai dengan suara dia. Ataupun dia akan pesan awal-awal dekat bahagian sound. Okey, naikkan sikit bass ke, naikkan sikit on the side yang lain ke berapa. Dia akan bagi tahu setting yang sesuai untuk suara dia. Okay. Begitu je dengan mic dia yang digunakan. Ada setengah penyanyi tu, dia akan bawa special mic untuk dia sahaja. Okay. Pernah dengar Michael Jackson kan? Michael Jackson tu kalau dia buat persembahan, dia akan bawa sekali mic yang dia akan gunakan. Okay. Satu mic dia, saya pernah cek dulu, harga mic yang digunakan untuk mic saja, tak masuk wire, mic saja, $5,000 harga dia. So duit kita lebih kurang dekat 20,000 lebih. Mic kosong sahaja. Itu Michael Jackson. Jadi sebab mic itu saja yang bila digunakan, dia akan dapatkan suara original dia. Jadi maknanya tugas sebagai audio engineer sangat mencabar dalam keadaan sekarang. Okay? Jadi analog audio adalah audio yang asal. Kita punya suara ni adalah analog audio. Tidak ada orang suaranya digital audio. Itu bohong kalau ada orang cakap suara dia suara digital. Okay. Suara orang ni semua jenis analog. Dan analog ni sedangkan sistem pemprosesan sekarang ni banyak menggunakan digital. Okay. So dia akan berlaku proses kita convertkan analog convert kepada digital. Okay. Jadi nak convertkan audio analog ni, kita gunakan konsep digital sampling. Okay. Digital sampling ni ada proses je lah, nanti awak belajar dalam digital system bagaimana gelombang analog nak tukar kepada gelombang digital. Okay. Dia ada proses dia, ada pengiraan dia, ada binary yang terlibat. Okay. Ada clock dia yang terlibat. Banyak elemen lah yang terlibat sehingga kita dapat suara yang sama. Dia menggunakan analog dan digital, suara yang sama. Okay. Kita dapat transmitkan suara yang original. Okay. Kalau ada apa nak tanya boleh terus interrupt saya ataupun boleh type dalam bahagian chatting tu lah. Okey, kemudian elemen seterusnya adalah video. Video provide a powerful impact in a multimedia program. Okay. Jadi kita lihat sekarang ni kita adalah berhadapan dengan situasi ledakan teknologi dalam bidang video. Okay. Ledakan teknologi dalam bidang video. Saya sendiri pun tak terikut video punya teknologi yang ada sekarang ni. Saya baru nak explore 4K dan muncul 8K punya quality. Okay. Jadi setiap peringkat quality dulu kita ada standard definition aja. Kita ada lepas tu kita HD high definition. Kepada tiba-tiba muncul full HD. Okay. Sekarang baru nak tengok 4K dan muncul 8K dan juga ultra lagi. Ultra HD benda dan sebagainya. Okay. Jadi ledakan teknologi yang ada ni adalah untuk memberikan satu impact yang lebih baik. Mereka bersainglah untuk dapatkan video yang lebih baik dengan transmission yang lebih baik.
Sebab tu dalam 5G 5G adalah fifth generation, generasi kelima teknologi dalam communication. Dia adalah untuk menyelesaikan masalah video. Kita nak transmit video sekarang ni sangkut saluran. YouTube sangkut, internet kita sangkut, transmission kita lambat dan sebagainya. Untuk 5G ikut teorinya, okay, kita akan dapat kelajuan sehingga 100 kali ganda dengan apa yang ada kita sekarang. Yang ada dalam dunia 4G yang kita guna sekarang ni. Okay. Kita guna 4G yang ni, you all boleh imagine 100 times. 100 kali ganda lebih baik daripada yang kita ada sekarang ni. Sebab tu antara China dengan US ni mereka berperang dari segi teknologi sebab China mengenai syarikat dia, syarikat berasaskan kerajaan dia, Huawei, nak penetrate 5G technology around the world. Okay. So US dulu dia pernah kehilangan dalam dunia perniagaan kepada 4G, dia tewas kepada Huawei dan mereka kehilangan income billion of dollar. Untuk 5G ni, kalau US allow everything masuk dekat US ke masuk dekat negara Eropah dan sebagainya, mereka juga akan hilang income bukan billion trillion of dollar, and maybe more than that. Okay. Sebab tu mereka sanggup macam mana pun nak halang Huawei daripada menguasai keseluruhan dunia dengan teknologi dia. Jadi saya pernah baru tahun lepas sebelum COVID ni. COVID bulan 9, 10 dulu kan. Baru mula. Sebelum tu, awal tahun lepas, saya pergi ke ibu pejabat Huawei di Kuala Lumpur lah. Melihat sendiri bagaimana 5G ni mereka bangunkan, bagaimana mereka manipulate 5G untuk membolehkan sistem multimedia ni hantar melalui teknologi mereka dengan sangat-sangat pantas. Okay. Mereka ada seluruh dunia, Huawei ada 88,000 researcher. Okay. Researcher, not the workers. Workers lain part. Researcher more than 88,000 workers untuk researcher bidang 5G untuk Huawei. That's why mereka dengan pantas boleh menguasai dunia sekarang. Okay. Jadi kita ambil benefitnya lah. Okay. Jadi dalam video yang kita bangunkan sekarang ni, pada masa akan datang dia dah tak ada limit dah. Macam kita sekarang kena nak limit kan, quality 480. Okay. Nak bawa lagi 240, nak bawa lagi 120, nak bawa lagi 3GP dan sebagainya. Okay. Sebab internet kita slow. Okay. So akan datang dengan 5G teknologi, kemungkinan ikut teorinya lah. For the theory, kita not facing again on the masalah speed of internet dan sebagainya. Okay. Jadi video ni kita boleh edit, okay? Kita boleh edit, kita boleh store, okay? Kita boleh manipulate, kita boleh edit on the spot, boleh edit kemudian, okay? Sambung dengan elemen-elemen yang lain, tambah teks, tambah grafik dan sebagainya untuk kita gunakan. Right? Jadi untuk Malaysia sekarang ni kita allow Huawei untuk penetrate Malaysia, dan Huawei sekarang menjadikan Malaysia dia punya center of untuk Asia Pasifik punya region dalam pembangunan 5G. Okay. Dan Huawei, maklumat yang saya dapat, mereka hanya engage ataupun mereka hanya ambil workers dengan pointer 3.7 ke atas. Okay. So, awak punya diploma esok make sure dapat 3.7 ke atas. Boleh kerja dengan Huawei. So, gaji dia tau. Diploma level pun dah lebih 4,000 ke 5,000. Lepas tu allowance dia pun besar. Allowance dia, kalau you pergi outstation, dikira dalam US dollar. Kalau keluar daripada Malaysia, kata you pergi Singapore kan,
pergi India ke kan, dia Asia Pasifik, pergi Australia ke, New Zealand ke, mana kan, pergi Thailand ke. Per day, $100. Per day allowance ni, allowance outstation ni. Sehari lebih kurang RM420 lah sehari. Okay. Allowance saja. Dia sangat besar kerana dia hantar you 2 bulan, 2 bulan keluar. Basic gaji lain, allowance lain. Itu yang maklumat yang saya dapat lah. Jadi, waktu sekarang you all pulun. Belajar sungguh-sungguh dapat poin tinggi. At least you dapat join Huawei pun happy lah. Dan saya melawat Huawei tu, dia punya environment kerja dia sangat santai. Mereka ni santai cuma serius lah dengan kerja. Okay. Time makan, dapat makan free kan. Makan dah free, sedap dah tu. Saya tanya staff tu, biasalah dia kata, makan free tu biasa dia. Memang dia buat konsep macam Google, eBay dan sebagainya kan. Mereka guna suasana kerja tu macam dia duduk dalam satu taman . Dia buat konsep macam kafe lain, tempat rehat dia lain, tempat riadah dia ada. Dia buat konsep macam tu. It's very nice lah. Kemudian elemen seterusnya adalah animation. Okay? Jadi animation ni tidak semua orang suka dengan animation ni. Tapi animation adalah salah satu industri yang sangat besar. Okay? Dan di Malaysia kita ada universiti-universiti yang bertaraf dunia ya dalam bidang animation. Contoh Lim Kok Wing, Multimedia University. Saya pernah melawat juga Multimedia University beberapa tahun lepas. Saya jumpa dengan dekan bahagian sains komputer yang mengajar dalam bidang animation ni. Student mereka pernah menjuarai juara animation peringkat dunia untuk short film dalam bentuk animasi. Short film mereka juara. Ada student dia, 3 orang student dihantar dan hadiah dia adalah 200,000 untuk juara dia. Hadiahnya adalah 200,000 RM. Jadi untunglah student 3 orang tu. Dan saya dapat maklumat 3 orang student ni MMU ambil mereka sebagai staff di MMU lah. Dan untunglah dia orang ni kan kerja dah dapat. Lepas tu dapat pula hadiah kemenangan ratus-ratus ribu. Dengan maklumat saya dapat juga, MMU tambah lagi hadiah kemenangan tersebut. Universiti bagi dia hadiah lagi. Betul kan? So itu animation lah. Dan dalam animation ni ada, kalau yang sekarang kebiasaannya kita ada 2D dengan 3D kan. Sebenarnya bukan 2D dan 3D dah sekarang ni. Kerana sampai 10D ya. Cuba awak tengok kat YouTube, awak type 7D. 7D pun dah objek tu muncul depan mata kita. Okay. Kalau 2 dimension atau 3 dimension, kita boleh lihat hanya dalam screen komputer. Okay. Screen komputer, screen handphone, whatever screen lah, dia limit kepada 3 dimension saja. Tapi kalau awak 7D ni dia dah guna macam mana ya, teknologi tu dia banyak pemancar dia. Pemancar tu bukan akan wujudkan satu image di ruang udara. Dan saya dah tengok teknologi tersebut, and very interesting. Dan kemungkinan pada masa akan datang, mereka cuba dalam handphone kita tu ada element of 5D ke 4D ke ataupun 7D, sehingga bila kita bercakap dengan orang belah sana, objek dia muncul depan kita lah. Objek dia. Jadi kita letak handphone kat meja, dia terpancar dekat atas meja tu. Objek orang yang di sebelah sana. Okay. Itu teknologi yang akan datang lah. Okay. Ada apa soalan? Okey, jadi seterusnya untuk setiap elemen di dalam multimedia tu, teks, grafik, audio, video, animation tu dia ada format-format di sini.
Ini contoh saya bagi tu teks format teks .txt, .doc, .rtf. Dia ada banyak lagi yang lain format dalam teks untuk dia ikut perisian yang digunakan. Microsoft Word dia guna DOC. Kalau yang ada PDF pun adalah format untuk teks dan sebagainya. Jadi ada banyak format yang lain. Dan begitu dengan grafik. Ini saya ambil contoh yang format di dalam Photoshop dia sebenarnya. Sedangkan editing grafik ni ada software yang sangat banyak. Dalam Photoshop tu ada lebih daripada 30 format untuk grafik. Audio, video dan sebagainya. Dan untuk video, kita kena tahu jugalah sedikit kan bila kita nak hantar video kepada kawan-kawan kita kan. Jangan you hantar MPEG-4 kan dekat dia, jenuh lah dia nak download. Memang kualiti baik, cantik kan. Hantar AVI, original, file dia besar. Okay. Jadi boleh kau kepada WMV ke MOV ke untuk format yang lebih kecil. Dan juga animation, ini saya ambil daripada Adobe Flash. Format SWF, format GIF, ni format yang biasa lah. Ada juga format yang lain. Ni tadi contohnya. Jadi kita juga kena tahu format DOC. Ini softwarenya apa? Guna Microsoft Word. .txt, contoh ni software dia guna ASCII. RTF adalah rich text format dia ada software yang berkaitan. Ini contohlah. Kadang-kadang kita .wma orang tanya lah pasal you also akan jadi engineer kan. Cik, .au tu apa? Review tu untuk bahan multimedia, format dia ada untuk audio. Nanti awak cakap AU tu boleh buka dekat Microsoft Word. Buat malu kan. .midi tu apa, musical instrument digital interface tu yang macam piano tu kan. Dia piano lain MIDI ni lain. Dia bentuk sama tapi dia punya muzik dia, irama dia lain. Okay. Kalau MIDI ni dapat dikeluarkan original sound. Okay. Piano mungkin dia dah edit. Okay, ni. Seterusnya JPEG, GIF, ada banyak lagi dan besok kalau saya mana tahu saya tanya dalam final kan, saya boleh tanya benda pelik-pelik nanti. Sebab you all final kat rumah kan, boleh refer mana-mana buku ke apa ke dengan segera. Jadi mungkin saya akan tanya format yang pelik-pelik. Format JPEG, saya tanya JPEG tu apa? Awak boleh jawab dengan pantas lah. Okey, dan juga ikon yang digunakan ikon juga ini adalah salah satu petunjuk ataupun rujukan dalam kita dalam dunia multimedia ni. Okay. Kita nampak ikon macam ni kan, ikon Word macam ni kan. Kita tahulah ini adalah boleh buka dalam Word. Ikon macam ni kita tahu kita boleh buka dalam Word. Okay. Kalau ikon macam ni nampak ada macam tauge kan, macam tauge sikit kan. Itu bisa ikon untuk audio. Kebanyakannya dia ada. Macam ni ada, macam ni ada, macam ni ada. Jadi ikon ni juga adalah satu benda yang membantu kita lah. Juga yang lain-lain ni, okay, sama je. Jenis yang lain. Okay. Alright. Apa itu interactivity of multimedia? Okay. Jadi multimedia kalau kita tidak gabungkan dalam interaktif, kita tak buat dalam bentuk interaktif, dia kadang kurang menarik. Kalau kita tengok filem tu kan, kenapa seronok sangat, best betul filem ni kan. Drama ni lawa lah dia kan. Sebenarnya dia akan melalui proses editing, okay? Editing proses. Dia ada dua, satu linear interactivity, satu lagi non-linear. Non-linear ni saya contoh dulu non-linear. Non-linear interactivity adalah editing bahan-bahan multimedia sama ada video, audio dan sebagainya dibuat kemudian. Okay. Dia rakam dulu, lepas tu you masuk balik rumah, buka dekat komputer, you edit, sambung, tambah tu, tambah ni, tambah elemen luar dan sebagainya. Okay. Jadi dia akan dapat, dan juga ada line of line of editing tu, kerana video tu ada banyak dia punya layer 1, 2, 3, 4 dia sebut. So
dikatakan sebagai non-linear interactivity. Okay. Satu lagi adalah linear interactivity. Okay. Linear interactivity ni biasanya dia buat editing guna satu layer saja, satu layer editing, dan dia hanya cut. Mana tak tahu dia cut dia buang, itu je. Dia potong, buang. Dan biasanya in linear punya editing ni dia untuk proses yang cepat. Kita tak nak kalau non-linear ni banyak sangat elemen. Contoh awak tengok video corporate detection tu adalah konsep non-linear. Banyak sangat elemen lain dimasukkan. Kalau non-linear ni dia buat satu layer, dimasukkan benda yang very simple lah. Okay. Biasanya kita buat, katalah ada konsep play. Play jalan, dia stop, dia cut kat mana. Lepas tu jalan lagi, stop. Dia macam tu, satu layer saja. Lebih mudah lah. Okay. Dan linear interactivity atau linear editing ni juga dia banyak digunakan dalam education peringkat awal lah, untuk kanak-kanak peringkat awal kan. Awak nampak dia punya interaktif untuk pembelajaran dan sebagainya. Mereka banyak menggunakan linear interactivity saja. Okay. Ada satu play, stop, play itu je. Alright, kemudian medium of delivery. Ini juga sangat penting. Kita dah buat dah macam-macam benda kita buat, video, audio, dan juga teks kita buat sangat cantik. Tapi macam mana kita nak hantar kepada tempat lain? Okay? Jadi ada dua kaedah yang biasa kita gunakan, iaitu menggunakan konsep multimedia teknologi. Contohnya multimedia teknologi adalah kena guna CD. Okay? Satu CD. Yang kedua menggunakan internet teknologi, iaitu menggunakan rangkaian komputer. Jadi kita agihkan tu multimedia teknologi, tunjuk CD. Selain CD apa? Pendrive. Itu jadi multimedia teknologi. Lain? Kaset. Lain lagi? Buku. Itu pun juga multimedia teknologi. Tapi kalau yang satu lagi adalah internet teknologi, mana whatever bahan yang ada di dalam sistem rangkaian. Dalam kita punya internet, dalam kita punya email, kita punya WhatsApp, kita punya Telegram dan sebagainya, itu menggunakan internet teknologi. Ada dua je kaedah dia. Jadi satu web based ataupun kita sebut sebagai web based lah. Internet teknologi sebenarnya guna web based punya konsep lah. Okay, satu lagi CD based. Jadi dia ada dia punya pro and contra dia. Okay. Jadi kalau web based ni biasanya kita tak boleh hantar size yang sangat besar. Kita ada original size tu 2 tera. Kita nak hantar email kat kawan kita. Demam dah kawan kita. Dalam email dia limit 15 gig. Awak hantar 2 tera mana boleh kan. Tapi kalau CD base ni maksudnya bukan setakat CD lah, yang lain-lain, pendrive ke whatever. Dia ada macam hantar kat mana portable hard disk. 10 tera punya size. Boleh hantar, tak masalah. Dan boleh store high-end multimedia. High-end multimedia mana quality multimedia yang sangat baik. Okay. Dalam web base kita boleh ubah sekalian. Tapi kalau guna CD dia tak boleh ubah. Kalau sini CD tak boleh ubah. Tapi kalau guna pendrive boleh tak? Alah, pendrive boleh lah kan. Kalau CD pun ada banyak jenis CD. Ini saya bagi contoh ya. Contoh ni kalau CD base. Kalau CD RW kita boleh ubah lagi. Kita boleh ubah dan sebagainya. Okay. Dan information for multimedia can be updated easily and is cheaper. Jadi kalau untuk web base biasanya kita boleh guna handphone, kita boleh ubah konten dalam tu kan. Tapi kalau guna pendrive, awak nak buat macam mana? Awak kena ada komputer, awak kena ada masuk perisian yang asal dan sebagainya. Awak nak ubah dalam punya grafik kan. Jadi kalau web base ni biasanya ada banyak online punya software. Awak masuk online software dah boleh ubah everything. So sangat lebih mudah lah. Okay. Dan juga pro and contra yang lain-lain, awak boleh fikirkan apa-apa yang sesuai. Okay. Jadi nota yang ini saya akan upload juga lah, sebab saya rasa macam upload nota yang lama tu dalam portal. Nanti saya uploadkan yang baru. Okay. Untuk bila kita nak develop multimedia, dia ada proses dia, proses yang berlaku, okay, yang kita perlu tahu.
Yang pertama adalah planning and costing, kedua designing and producing, yang ketiga testing, empat delivery ataupun presentation. Okay. Jadi development proses ni untuk engineer mesti awak mahir. Okay. Tapi di sini saya tak buat secara detail lah bagaimana setiap tajuk tu. Sebenarnya tajuk ni awak akan sentuh balik dalam pengurusan engineering and society kan, macam tu lah. Okay. Yang pertama adalah planning and costing. Okay. Bila awak nak buat projek, awak kena plankan, define the objective, scope target audience apa isi yang sesuai, kos yang terlibat, apa perkakasan, perisian, okay. Dan siapa tim yang akan bangunkan sistem kita. Okay. Sumber duit kita daripada mana, okay. Time limit dia bila kan, sebulan, 2 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Benda-benda ni awak kena ambil kira lah. Okay. Dan objektif dan skop ni sangat-sangat penting. Video yang kita buat tu, siapa yang akan tengok? Okay. Objektif ni untuk apa? Contoh, buat video untuk kemalangan. Okay. Objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan di Malaysia kan. Jadi kita awak boleh tahulah awak nak buat video tu, objektifnya nak capai tu. Skopnya apa? Ini untuk skop untuk penunggang basikal saja. Okay. Penunggang basikal supaya tak masuk dalam longkang ke apa kan. Sekarang tengah kisah kan pasal basikal ni. Jadi kita tahu skop dia. Jadi kita tak terlalu bebas lah. Jadi supaya bahan kita lebih berkualiti, lebih tumpu kepada tajuk yang diberikan. Okay. Jadi hardware dan software, contohnya komputer apa yang sesuai. Kalau kita nak edit untuk 4K punya kualiti ataupun full HD punya kualiti, awak jangan guna laptop yang i5 tu kan. i5 tu boleh letak tepi lah. Tu untuk edit HD boleh lah, full HD minta maaf buang masa je. Jadi kena tahu jugalah hardware tu dengan objektif yang nak kita capai dengan kualiti yang nak kita gunakan. Jadi benda-benda ni kena ambil kira. Preset awak nak guna apa kan? Awak kalau nak buat editing, professional editing, dia tak guna software yang biasa kita guna tu kan. Guna Powtoon ke, guna Breathable ke kan, guna Premiere je ke, dia tak guna tu. Dia guna Final Cut Pro, okay, guna Edius, itu adalah untuk professional. Jadi untuk kualiti yang lebih baik dan sebagainya. Kita tahu juga software yang nak gunakan. Dan juga tim sangat penting. Tim ni macam awak punya group member lah. Awak punya assignment kan. Group member betul, cepat dah siap kan. Group member yang banyak tidur, demam dia ahli yang lain yang aktif tu. Okay. Proses ketiga testing. Kita nak test, kalau nak test full HD ataupun 4K, 8K ke, awak jangan test online Test online jenuh awak punya network nak catch up. Melainkan kita gunakan 5G sepenuhnya akan datang kan. Akan datang kita guna full HD ke, 4K ke, 8K ke, dia boleh tayang video selamba je. Dan keempat adalah delivery. Jadi, sama ada kita nak publish untuk web. Bila web kita dah tahulah kualiti dia macam mana. Ataupun kita nak delivery dia guna CD kan. CD kita boleh tahu. Kita guna Blu-ray ke, kita guna pendrive saja ke, ataupun external hard disk dan sebagainya. Okay. Alright. Ini contoh-contoh hardware ni. Saya secara ringkas guna gambar ni. Ada komputer, kamera, audio, video, scanner dan sebagainya. Ini adalah hardware yang boleh kita gunakan. Okay. Dan perisian contohnya. Audio editor, text editor, animation editor. Saya tak namakan software dia lah. Secara umum dia, biasanya macam tu. Edit video, dia ada video editor dia. Dan video editor ada banyak jenis. Okay. Ada Final Cut Pro, ada Premiere, ada Powtoon, ada Breathable, okay. Ada ETS, okay. Ada KineMaster dan sebagainya. Right. Ni contoh-contoh scanner. Contoh scanner. Banyak jenis scanner sekarang ni, macam-macam jenis scanner. Sekarang handphone kita pun dah jadi scanner lah. Okay. Video kamera, banyak video kamera. Ini yang low end
High-end punya satu video kamera harga ratus-ratus ribu. Kalau yang awak tengok dekat National Geographic yang dia orang nak pikul kamera besar tu kan, naik atas pokok untuk shoot singa dan sebagainya, itu satu-satunya kamera, satu kamera tu harga dia duit Malaysia more than 200,000. Okay. Tapi lens saja harga dia 100,000 lebih. Lens saja. Body dalam 100,000. Okay. Lepas tu audio system dia untuk long capture punya wave itu sangat mahal. So satu set kamera dia harga lebih daripada 200,000. Kamera biasalah kan. Sekarang handphone dah melenggalkan kamera ni semua. Handphone sekarang canggih. Audio, video capture. Video capture ni biasanya mula bila awak dah ambil video, awak nak masuk dekat komputer, make sure awak ada. Sekarang guna USB. Okay? Kalau dulu mesti ada Firewire. Firewire ni special wire khas untuk kita cocok dekat video card. Belakang tu kena ada video card. Tapi yang baru ni kita guna USB saja. Okay. Cocok USB, ada software yang berkaitan, kita dah boleh download. Right, ni contoh-contoh editing software. Video tu, Premiere, Pinnacle, Media Studio, banyak lagi lah. Okay. Animation. Ini contoh-contoh software yang boleh gunakan. Right. Ini software untuk multimedia authoring tool ni untuk profesional, siapa yang nak buat editing, animation, grafik dan sebagainya. Boleh belajar ni lah, Director MX. Saya pun tak pandai guna sangat ni. Intro awal-awal boleh, untuk advance saya pun tak boleh. Ini untuk profesional, siapa nak bidang grafik, dia kena mahir benda ni. Dan dalam multimedia, untuk apa juga multimedia, biasanya kalau kita nak edit video ke audio dan sebagainya, dia guna konsep time frame. Okay. Time frame ni kalau kita lihat satu normal video kita 25 frame per second, tu normalnya. Jadi kalau animation biasanya mereka menggunakan 12 frame per second sahaja. Okay. Kalau video yang nak lebih baik, dia gunakan 30 frame per second. Tetapi sebagai contoh, awak nak capture video yang boleh capture peluru, dia tembak dengan pistol kan. Peluru ni dia pergi 10 kali ganda kelajuan bunyi. Okay. Kita bercakap ni satu kelajuan bunyi kan. Kita cakap awak terus dengar contohnya. Kalau peluru dia tak silap dia kata 10 kali ganda kelajuan bunyi. Sebab tu peluru ni sangat laju. Kita orang tu tembak terus kena je. Bila masa peluru tu pergi kan. Jadi nak capture that peluru, moving that peluru, dia gunakan minimum 1000 frame per second. Dalam satu saat tu ada 1000 frame. Minimum kalau yang baik dia boleh sampai 15,000 frame per second. Baru dia boleh capture peluru tu keluar daripada pistol. Zoom keluar. Kan? Nampak kalau dekat video kan, nampak peluru tu pergi saja. Dan yang paling senang awak guna grafik animation dia kan. Guna Director MX tu, awak okey gambar peluru cantik-cantik, nampak peluru tu pergi satu frame. Tak payah guna pistol sebenar. Tapi kalau guna pistol sebenar, awak guna kamera yang sangat laju dia punya capture frame dia. Okay. Itu dalam dunia, dalam pemilihan hardware dan software. Sebab tu kena tahulah. Kalau penerbit kata saya nak you capture peluru hidup, peluru sebenar. You dah tahulah. Dia boleh imagine kamera mana nak pakai. Satu biji kamera harga dekat 1 juta. Contohnya itulah kan. Okey, application dalam multimedia, kita fokus pada multimedia in education dan training. Okay. Itu dalam bidang pendidikan kita lah. Tapi dalam multimedia semua bidang dia ada. Dalam entertainment, business, software, dalam perisian-perisian kan, dalam education, dalam multimedia on web. Banyak sangat aplikasi multimedia. Kalau multimedia on web ni sangat banyak. You semua perisian email, WhatsApp, Telegram, Instagram, lagi apa yang gram-gram ni kan, semua guna multimedia. Jadi apa benefit dia dalam, saya bagi contoh satu multimedia in education, apa benefitnya? Dia boleh mudah faham, okay? Improve problem solving, ada masalah kan, contoh awak nak pasang
nak buat wiring kan. Orang cerita teori, explain satu-satu dengan tengok video, mana lebih mudah? Video lebih mudah. Kalau ada masalah kata, asyik trip, dia kata salih, ambil video, apa setiap wire tu, setiap connection tu. Jadi orang lain pun boleh tolong selesaikan. Okay. Increase the positive emotion. Okay. Jadi kalau kita dengar drama, dulu kan drama dengar kat radio kan, suara je. Dengan tengok TV, mana best? Tengok TV lah, tengok nangis kan. Cerita Hindustan nangis, kita pun nangis. Emotion kita ikut lah, ikut dekat video tersebut. Dan juga yang lain-lain, access to a vast variety of information. So, you dapat information yang lebih luas, lebih detail. Walaupun awak di Malaysia, awak boleh tengok information dekat Kutub Utara, Kutub Selatan dan sebagainya. Okay. Okey, kita masuk kepada subtopik dalam multimedia iaitu user interface principle. User interface ni adalah merujuk kepada apa grafik yang kita lihat apabila kita membuka sesuatu software. Contoh kita buka Microsoft Word, apa yang kita lihat? Okey, itu adalah interface. Kita buka Windows, okey, Windows 10. Dia ada interface dia yang berbeza. Interface apa yang ada kat skrin komputer kita lah. Windows 8 dulu lain, Windows 7 lain, okay. Windows 98 dulu lain, 97 lain. Dia ada dia punya interface dia sendiri. Okay. Jadi kita buka Word, kita ini Microsoft Word, kita terus tahu. Ada file, ada home, ada apa. PowerPoint kita tahu, file macam ni, design macam ni. Ada slide presentation dan boleh buat slide satu-satu dan okay. Jadi itu adalah interface, dan interface ni ada prinsipal dia, ada 8 prinsipal, basic prinsipal di dalam sesuatu interface. Okay. Yang pertama adalah consistency. Maksud dia, kalau kita buka interface, contoh saya bagi contoh kepada kita punya Windows lah. Okay. Windows. Hari ini kita buka, okay. Windows tu interface kita senang ingat. Kat sebelah kiri ada button start, okay. Sebelah kanan dia ada information lain, dekat sebelah kiri atas ada misalnya dekat skrin ada information yang tertentu. Dia biasanya dia akan konsisten. Maksud dia kalau dia buka version yang baru, so version Windows 10, Windows 11, dia akan guna konsep lebih kurang sama. Cuma grafik dia mungkin berbeza. Okay. Kalau kita lihat bila kita letak start dah, dari dulu sampai sekarang start sudah kiri bawah kan. Kat situ je. Jadi sebenarnya itu adalah untuk memudahkan kita. Right? Begitu juga bila kita buat sesuatu presentation. Adalah disyorkan kita menggunakan konsep konsistensi ni. Kalau kita ada 10 slide, dan setiap slide tu ada video contohnya, biasanya kita letak player of video tu berada kat bawah. Semua slide mesti kat bawah. Kalau kita punya player tu sebelah kanan atas, semua player mesti kanan atas. Jadi orang yang lihat kita punya slide tu dia akan mudah, lebih menarik lah kan kita nak buat dan sebagainya. Dan juga perisian-perisian lain, kata Microsoft Word. Kita tahulah file tu mesti belah atas kiri. Kan? Microsoft Word. Dan cuba buat Microsoft Word baru, filenya kat sebelah bawah kanan kan. Sehingga orang tak buka terus. Mana nak cari filenya, command kan. Jadi itu adalah sangat penting, konsistensi. Okay? Satu lagi clarity. Clarity ni merujuk kepada kita punya icon ataupun grafik yang kita gunakan. Kalau tanda soal tu, dia merujuk kepada apa? Head menu contohnya kan. Kalau yang bulat tu apa? Untuk buat searching contohnya kan. Dia macam tu lah. Kalau dekat Microsoft Word kita tahu dah untuk copy macam ni bentuk dia, paste bentuk dia macam ni kan. Untuk save ada icon dia sendiri. So icon ni mesti memberi satu maksud yang mudah. Okay? Kita tak boleh guna, kita katalah kita nak melawan arus gambar tanda soal tu kita ubah fungsi dia. Tekan tanda soal tu adalah save. Tekan tanda soal adalah save. Lambang save tu awak buat untuk benda yang lain. Jadi saya ingat software awak tak ada orang nak guna lah. Jadi
clarity mean clearness of label. Jadi label ni kita kena clear. Kerana orang yang rabun sikit kan, dia tak nampak tulisan tu, dia nampak objek je. Jadi objek tu kena merujuk kepada benda yang betul lah. Right? Kemudian content mean every part of lesson should be relevant to a particular title. Contoh kita bagi tajuk multimedia, tiba awak masuk slide yang lain. Slide networking kan. Awak pun pening. Ni lecture saya ni tajuk multimedia, masuk slide networking, masuk slide yang lain-lain kan. OS lah apa je, kita pun pening. Okay. Jadi make sure bila kita buat satu interface, dia merujuk kepada tajuk interface tersebut. Okay. Jangan campur adukkan. Jadi every part of lesson should be relevant to a particular title. Okay. Itu maksud dia. Kemudian navigation. Jadi di dalam kita punya interface, kalau kita design interface basic engineer ni akan terlibat dalam design interface machine lah, interface peralatan elektrik lah, elektronik lah, mechanical, civil dan sebagainya kan. Jadi bila kita buat interface tu biasanya ada button-button dia kan, button-button tertentu. Jadi button-button tu mesti merujuk bila orang klik tu berfungsi dengan baik lah kan. Ini button banyak, satu benda pun tak boleh klik kan. Buang masa dia buat kat situ. Okay. Means user can move around the menus, have file or other screen in a system. Okay. Jadi make sure bila kita letak menu tu, kita boleh berfungsi lah. Kalau tak fungsi, buat tulis siap-siap bawah tu, under construction ke, will be available soon ke, macam tu lah. Right, kemudian search. Search ni adalah segmen yang sangat penting pada masa sekarang. Okay. Kalau Google tempat search tu tak ada, macam mana awak nak buat? Kalau awak punya bahan banyak dalam satu web ataupun dalam satu tempat, mungkin awak akan datang buat satu web ataupun satu interface untuk merujuk pada semua produk dalam syarikat awak kan. Awak ada syarikat, awak bekerja dengan company dan sebagainya. Make sure bahagian search ni ada. Sebab senang kita nak cari. Item kita bukan satu kan, biasanya banyak item. So search ni adalah satu elemen yang sangat penting. Okay. Lagi satu lah, learnability ni adalah satu, kalau kita buka satu software, contoh Microsoft Word, kita nak belajar sendiri. Kita ada masalah, stuck, kita tengah buat stuck. Kita nak rujuk ke mana? So biasanya ada help tool tu, ada tanda soal tu. Itu juga adalah satu elemen yang sangat penting dalam setiap perisian. Kalau kita PowerPoint, dia ada help menu dia. Microsoft Word ada help menu dia. Perisian-perisian lah, editing software mana-mana yang buat, graphic editing, audio editing, video editing, text editing, animation editing, semua ada help menu dia. Jadi make sure benda tu tak ada. Satu lagi flexibility. Flexibility ni means the user has the authority to navigate through all the section without any limitation. Contoh awak buka Microsoft Word, tiba-tiba awak klik dekat kata Microsoft PowerPoint, awak klik bahagian design. Klik ya. Awak tak boleh access tempat tu. Sedangkan kita perlu, biasanya boleh. Hari tu awak buat sistem, design tu tak boleh jalan. Okay. Jadi dia akan menyebabkan fail of you punya design system. Okay. Dan sistem yang baik, make sure elemen yang penting tu boleh berfungsi. Ada dan boleh berfungsi. Okay. Satu lagi ni adalah option yang sangat baik. Personalization ni. Contohnya dalam Windows kita boleh tukar background kan. Kita boleh tukar background, kita boleh buat color, font dalam tu semua kita boleh tukar. Kadang orang tu fobia dengan warna hitam ni kan, tukar warna putih. Boleh? Tak apa ingatlah putih, nak warna pink tukar warna pink. Pink pun bosan kan, tukar warna biru pula. Bosan pula tukar warna coklat kan. Contoh misalnya. Mana kita boleh buat personalization. Itu is good interface lah. Dan tak semua interface sebenarnya ada personalization ni. Okay. Ada setengahnya whatever it is kita kena ikut dia kan. Tapi Windows advance okay. Dia boleh tukar-tukar. Microsoft Word tak boleh tukar. Dia macam tu je. Okay. Tapi Windows is good. Okay. Number one lah. Okay. Setakat ini dahulu kuliah kita hari ini. Memang saya target dalam 1 hour. Alright, good. Jadi ada apa persoalan kalau ada nak tanya.
sir, ada. Ada orang tanya interface tu apa? Saya dah explain kan. Interface tu apa yang kita lihat lah kan. Saya baru baca mesej ni. Hafiq Mas Hanafi. Dia, sir, dia melibatkan grafik card ke, sir? Interface bukan libatkan. Graphic card tu adalah alat yang untuk pancarkan kita punya quality of interface. Quality sama ada cantik ke tak cantik je graphic card ni. Dia boleh support ataupun tidak, itu saja. Dia tidak mencerminkan interface yang sebenar. Interface sebenar adalah design yang salah. Faham? Okey, sir. Terima kasih. Ada lagi? Mana saya punya buka salah tempat tadi. Okey, jadi kita sebenarnya dah ada tinggal satu lagi kuliah sepatutnya. Untuk tajuk chapter ni security saja. Security dan satu isu besar lah sekarang, security ya. Itu kita cuba habiskan ke depan. So lepas tu mungkin kita habis kuliah. Dan awak jangan risau dengan kuis lah. Awak tak payah study, tak payah apa lah. Kuis tu saya akan buat untuk happy-happy je. Okay. Saya bagi markah free untuk kuis tu nanti. Lelaki semua ada, baguslah awak ni. Rajin lah kelas ni. Okay. Perempuan pun semua ada. Bagus. Okay. Ni saya saja nak tanya, awak kenal Razif tak? Nama panjang dia apa, sir? Siapa tak tahu? Razif. Dia adalah anak PA saya. Saya telefon dia tak angkat, saya message pun dia tak jawab. Kejap, siapa nama dia ni? Nama penuh dia. Sekejap Razif bin Yusni. Siapa kenal? Razif Yusni. Enggak. Kenal sir. Kenal gitu-gitu je lah. Tak kenal sih. Kenal? Dia ada masalah je? Kalau tak silap saya hari tu ada orang kata dia dah pindah. Pindah ke mana? Yang tu saya tak tahu. Saya tak tanya dia lagi. Yang tu saya Pindah dengar dari orang je. Pindah apa maksudnya? Pindah rumah ke apa? Pindah universiti tak silap. Dia Pindah universiti? Sebab dia tak ada hantar permohonan untuk berhenti sebenarnya. Dia kalau nak pindah, boleh je dia hantar surat, dia bagi tahulah dia nak berhenti kan. Sebab yuran semua dia bayar dah. Yuran untuk semester ni semua dia dah bayar. Saya tengok dalam sistem dia tak ada hutang yuran dan sebagainya. Tahu tak dia pindah mana Sebab saya kena buat laporan pula. Jabatan tanya, mana hilang ni, Razif Yusni hilang pada suku terakhir semester ni. Siapa ni maksudnya Aziz Tajiri siapa ni? Saya, sir. Aziz. Kenapa, sir? Cuba kalau jumpa dia, minta dia call saya lah kalau dia nak berhenti. Berhenti tu hak dia sebenarnya. Tapi kalau ada alasan lain yang tak relevan, kurang sesuai, jadi boleh bincang lah. Boleh, sir. Nanti saya try cari, sir. Sayang sebab kalau dia ada masalah-masalah yang kita tak tahu kan. Jadi
minta berhubungan dia sampai dia mesej saya. Balas mesej saya pun okey lah kalau nak call saya susah kan. Saya mesej dia tanya. Jabatan tanya, saya nak bagi laporan, saya tak boleh buat laporan sebenarnya. Okey, tolong kalau siapa yang dapat ni. Haziq, tolong Okey, ada lain ada tanya. Test ni apa ni Test tu tak ada pilihan markah yang SRS ni apa? Nazia, apa maksudnya? Tak faham. SRS serius ke? Serius? Test tu tak ada pilihan markah yang serius kan? Test mana ni? Test quiz ke apa? Ya, yang akan datang tu sir. Oh, test quiz tak. Test quiz ni yang sesi online ni saya lepas pun saya bagi markah full lah. Tapi awak cuma kena join, kita sama-sama happy je. Yang lepas saya buat Kahoot, sama je. Saya ni mungkin saya buat Kahoot juga. Cuma soalannya tu sampai topik hari ni dah. Jadi awak jawab ke, tak jawab ke, salah ke betul, semua dapat markah penuh. Itu je. Saya nak buat hari ni ke saya cover je? Tak. Saya buat minggu depan ke. Bila-bila free nanti kita buat dah. Okey sir. Sebab hari ni saya ingat dah 1 hour kuliah nak buat tu. Kita pun dah penat. Saya ingat ramai yang ngantuk ni. Okey. Betul sir. Okey, last. Kalau ada apa soalan. Umi, Najia, terima kasih dengan bantu saya hari ni. Okey. Sama-sama sir. Okey, juga yang lain-lain. Terima kasih banyak awak hadir kuliah saya. Penuh ni, bagus lah. Saya dapat kehadiran 100% setakat ni. Semua sekali hadir. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan, hari Rabu . So, hari Ahad kita tak ada kelas. Kita jumpa hari Rabu je lah. Saya ingat last kuliah saya rasa dah. Okey, jadi ada apa masalah selanjutnya awak boleh WhatsApp dalam grup untuk subjek ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir. Sorry sir. Sorry Sorry sir. Thank you sir. Thank you, sir.